Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kongsikan kepada anda 3 perkara yang barangkali tidak terfikir bagi kita yang menghafal dan membaca surah Gajah, surah Al-Fil. Pertama sekali, ramai kita menyangka surah ini hanya sekadar memaparkan perlindungan yang Allah Ta'ala beri kepada tanah suci Makkah dan kepada binaan Kaabah. Sedangkan perkataan Kaabah ataupun perkataan Makkah ataupun Rabba hadzal bait tidak ada di dalam suratul Fil. Tidak kedengaran alam tara kaifa fa'ala rabbu hadzal bait bi ashabil fil. Tidak. Tetapi yang ada adalah Rabbuka, pemeliharamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Allah menyebut Rasulullah terlebih dahulu akan dipelihara oleh Allah. Dengan kalimah itu berada di ayat yang pertama lagi sebelum cerita-cerita yang lain muncul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Maka fahamlah kita surah ini diturunkan bukanlah hanya sekadar untuk memberitahu kepada orang-orang Quraisy tentang nikmat keamanan yang Allah kurniakan kepada mereka, tetapi sebenarnya surah ini juga bermakna, wahai Rasulullah, kami akan memeliharamu daripada sebarang keburukan konspirasi sebagaimana kami memelihara tanah suci ini daripada kejahatan orang-orang Abraha. Satu, ya. Yang kedua, ramai yang membaca surah ini tidak perasan mengenai ayat yang terakhir, iaitulah faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang bermakna apa tuan-tuan? Mereka dijadikan Allah seperti daun yang dimakan ulat. Apa makna tu? Apa makna tu? Ya, perhatikan ayat pertama surah ini menceritakan tentang satu kaum yang berbangga dengan gajah-gajah mereka, dan mereka mahu melanggar manusia lain. Mereka membenci kemajuan orang lain. Mereka mahu menyebarkan kerosakan dan keburukan. Lalu ayat pertama menunjukkan bagaimana mereka sangat percaya kepada jumlah mereka yang sangat besar. Abraha bawa 60,000 bala tentera, bangga dengan Al-Fil, Ashabul Fil. Tetapi ayat terakhir adalah the end of the game. Game over. Bagaimana kesudahan mereka, dan Allah terangkan, ya, mayat-mayat mereka menjadi seperti daun yang dimakan. Apa maknanya? Makna yang pertama, asfin. Asfin ni daun kering. Maknanya tubuh yang berdarah, tubuh yang bertulang, tubuh yang berdaging yang ada kepada mayat-mayat Abraha telah bertukar menjadi kering kontang, menjadi menipis, menjadi mengurus. Ini makna asfin, daun-daun kering yang jatuh berguguran. Allahu Akbar, apa sebenarnya yang berlaku? Menerusi batu-batu yang sudah terkena kepada mereka. Bagaimana boleh berlaku sampai ke tahap mereka bukan sekadar mati kena tembak, tetapi berlaku sesuatu kepada fizikal tubuh mereka. Yang kedua, bila sebut daun kering yang dimakan, ia bermakna adanya lubang-lubang yang misteri ada pada tubuh mereka, menembusi lubang-lubang yang ditembusi, ya, daripada kepala katakan tembus sampai kepada ubun-ubun dan keluar peluru tu daripada tulang belulang dan kepala mereka. Jadi inilah gambaran daun yang dimakan ulat, kan berlubang-lubang pada daun tersebut. Ya, kita kena perhati daun kering yang dimakan ulat macam mana keadaannya, dan itulah keadaan jasad tentera-tentera Abraha. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian adalah sifat daun yang dimakan oleh bukan sekadar ulat tetapi kambing, unta. Apakah yang berlaku kepada daun-daun yang dimakan ulat? Ia adalah daun yang tidak pun orang rasa bersalah untuk memijaknya, sebab tak ada nilai, tak ada kehidupan, tak dipandang orang. Dan itulah gambaran mayat-mayat Abraha, tentera Abraha yang tidak pun dikenang dunia, mati sia-sia sahaja tuan-tuan, seperti seolah-olah mereka tidak pernah muncul dan wujud sebelum ini. Itulah yang kedua yang jarang orang terfikir tentang surah
Al-Fil. Yang ketiga yang jarang orang terfikir adalah burung-burung itu sebenarnya bukanlah sekadar menjatuhkan batu-batu. Allah menyebut tarmihim. Tarmihim bermakna ramyun, balingan dari satu jarak yang tinggi atau jauh dan terkena tepat pada sasarannya. Bayangkan di lastik atau di sniper atau ditembak tepat oleh penembak-penembak ababil. Jadi burung-burung ini sebenarnya bukan menjatuhkan batu-batu. Mereka melontar batu-batu dengan kekuatan tenaga mereka dan graviti menguatkan kelajuan peluru ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata pula sijil. Sijil, salah satu makna sijil adalah sajalah. Sijil iaitu tertulis nama mereka pada batu-batu berkenaan, musawwamatan 'inda rabbik. Makna tak ada satu peluru pun sia-sia. Memang semuanya tepat kena pada sasarannya. Allahu Akbar. Dan ingat Allah Ta'ala menggunakan fi'al mudhari', sedangkan peristiwa ini sudah berlalu. Tarmihim, tarmihim, dan bukannya ramathum. Tarmihim maknanya apa? Fi'al mudhari' bila digunakan kepada peristiwa yang sudah berlaku, salah satu maknanya adalah berulang kali ia diulang-ulang lontar. Sentiasa balingan itu berlaku secara langsung tanpa putus-putus. Ababil maknanya burung yang pelbagai telah datang, tak ada satu burung pun melainkan membawa batu. Maknanya berbondong-bondong, tidak putus, bertali arus serangan itu ke atas 60,000 pasukan bergajah. Allahu Akbar. Jadi inilah perkara menarik yang ada sebenarnya tanpa kita sedari di dalam surah Al-Fil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.